Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 7 akan membuat perbincangan untuk subjek kajian tindakan dalam pendidikan. Tajuk yang telah kami pilih ialah murid autism menangani masalah penulisan dalam pembelajaran dengan menggunakan kaedah kalami dan buku garis tiga. Okey. Baiklah, seterusnya adalah isi kandungan. Okey, ini adalah isi kandungan yang kami akan bentangkan iaitu refleksi, fokus kajian, objektif, sasaran, cadangan tinjauan awal dan penilaian, intervensi, jadual pelaksanaan dan anggaran pelaksanaan kajian. Seterusnya. Okey, untuk refleksi, untuk pengetahuan semua, kami telah memilih 6 orang murid autism iaitu 2 lelaki dan 4 perempuan dari kelas asas masakan yang berumur 14 tahun hingga 19 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Paduka Tuan Selamat. Jadi berdasarkan refleksi yang kami lakukan, kami telah mengenal pasti kesukaran yang telah dialami oleh pelajar-pelajar murid-murid tersebut. Okey, mereka mengalami kesukaran dalam 3M iaitu menulis, mengira dan membaca. Tapi kami khususkan dalam menulis sebab kesalahan tersebut adalah yang paling ketara sekali. Jadi antara kesalahan tersebut ialah menulis huruf terbalik, jarak penulisan tidak stabil dan teknik pegang pensel yang salah. Yang kedua, murid sering tidak menyiapkan latihan menulis hurufnya. Dan yang terakhir adalah murid memegang pensel dengan cara yang tidak sesuai. Seterusnya. Baiklah, untuk yang seterusnya adalah fokus kajian. Jadi fokus kajian kami adalah untuk meningkatkan kemahiran murid autism tentang 3M iaitu kami khususkan kepada kemahiran menulis melalui 2 intervensi iaitu penggunaan buku garis 3 dan juga penggunaan kalami. Untuk yang seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Okey, bagi objektif kajian ada 2 yang kami laksanakan, di mana objektif khusus yang pertama adalah membantu murid autism kelas asal masakan menulis huruf dengan cara yang betul melalui penggunaan buku garis 3. Yang kedua adalah membantu murid autism kelas asas masakan ini memegang pensel dengan teknik yang betul melalui intervensi kalimi. Next. Bagi persoalan kajian juga terdapat 2 iaitu sejauh manakah penggunaan teknik buku garis 3 ni dapat membantu mengurangkan masalah 6 orang murid autism kelas asas masakan menulis huruf yang terbalik. Jadi yang kedua adalah sejauh mana intervensi kalami dapat membantu 6 murid autism ini memegang pensel dengan teknik yang betul. Jadi untuk sasaran dan subjek kajian pula, seperti mana yang kawan saya nyatakan tadi pada refleksi, di mana pengkaji menumpukan kepada 6 orang murid autism seramai 2 orang lelaki dan 4 orang perempuan dari lingkungan umur 14 tahun hingga 19 tahun, iaitu di kelas asas masakan Sekolah Menengah Kebangsaan Paduka Tuan Segamat. Jadi ini adalah contoh buku garis 3 yang digunakan kepada murid-murid autism ini. Okey, seterusnya berkaitan dengan cadangan tinjauan awal dan cadangan penilaian. Dalam ni merangkumi instrumen yang digunakan, tata cara kutipan data, tata cara analisis data, dapatan tinjauan awal dan akhir sekali cadangan penilaian. Seterusnya. Jadi pertama sekali instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk fasa pertama iaitu sebelum intervensi, pengkaji menggunakan pemerhatian dan kedua adalah menggunakan analisis dokumen iaitu melalui lembaran kerja murid atau dikenali juga ujian pra. Jadi untuk fasa kedua iaitu untuk cadangan intervensi, pengkaji akan menggunakan analisis dokumen iaitu melalui ujian pos. Seterusnya. Yang kedua adalah tata cara kutipan data dalam kajian ini. Yang pertama melalui pemerhatian. Jadi pengkaji meneliti rekod atau nota lapangan yang merujuk kepada tingkah laku murid autism itu.
Jadi yang kedua, pengkaji menggunakan analisis data iaitu melalui latihan tugasan ringkas menulis huruf daripada A sehingga Z untuk melihat kemahiran menulis murid. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah analisis data. Jadi, pengkaji telah memberikan lembaran tugasan kepada murid-murid autism. Jadi, selepas itu, pengkaji menyemak dokumen latihan tugasan telah diberikan. Setelah itu, semakan tersebut mengandungi kesalahan penulisan huruf terbalik yang dilakukan oleh murid-murid autism. Setelah itu juga, hasil analisis menunjukkan murid-murid autism ini kerap melakukan kesalahan menulis huruf terbalik seperti huruf B, D, G, J, N, P, Q, S, U dan Z. Oleh itu, pengkaji merekodkan kesalahan huruf terbalik yang sering dilakukan oleh 6 orang murid autism. Jadi, pola kekerapan kesalahan tersebut dipindahkan ke dalam sebuah jadual bagi memudahkan pengkaji melihat huruf yang sering menjadi kekeliruan murid-murid autism ini. Jadi, sebagai contoh, jadual 1 menunjukkan kekerapan kesalahan huruf terbalik oleh murid-murid autism yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya. Yang keempat, dapatan tinjauan awal. Jadi berdasarkan dapatan daripada jadual tersebut, dapat dirumuskan bahawa terdapat 10 kesalahan huruf terbalik yang sering dilakukan oleh 6 orang murid autism itu. Yang kedua, ke-6 murid autism itu merekodkan kesalahan yang tinggi iaitu menulis huruf B, D, N, U, P, Q secara terbalik kerana kekeliruan dan cara pegang pensel yang salah menyebabkan hasil kerja mereka tidak kemas. Yang ketiga adalah seramai 6 orang murid autism memerlukan bantuan dan bimbingan guru bagi menangani masalah kemahiran menulis huruf terbalik dan genggaman pensel yang salah. Dan akhir sekali, dapat dirumuskan bahawa seramai 6 orang murid tidak dapat menulis dengan betul, gagal menulis pada buku garis stika dengan baik dan tulisan tidak kemas dan tersusun. Seterusnya. Okey, baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada cadangan penilaian. Okey, berdasarkan hasil tinjauan awal pada 5.4 tadi, hasil daripada tinjauan awal dapatlah cadangan penilaian ni, di mana kami akan menggunakan teori tingkah laku Skinner, di mana teori ini kami gunakan dia sebagai asas dan pertimbangan dalam memahami tingkah laku pembelajaran murid autism. Maksudnya kami menggunakan teori ini untuk jadikan sebagai panduan lah dan asas untuk kami mengkaji tingkah laku murid autism ini. Okey, seterusnya kami menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini adalah strategi pengajaran melalui tema untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif, seronok dan juga bermakna. Maksudnya kami tidak mengajar murid autism ini secara rigid lah. Kami menggunakan seperti game, permainan untuk suasana pembelajaran tu lebih seronok dan sesuai untuk murid autism ini. Okey, seterusnya untuk peringkat yang seterusnya kami menggunakan alat menulis kalami dan juga buku garis 3 lah untuk melihat keberkesanan alat kalami ni dan juga buku garis 3 untuk melihat perubahan mereka menulis huruf lah. Yang seterusnya, data diambil dan disusun menggunakan kaedah triangulasi. Okey. Dan akhir sekali adalah kami akan ada jadual untuk membuat perbandingan peningkatan kemahiran pelajar menulis dengan menggunakan ujian pra dan juga ujian pos lah, di mana ujian pra ni kami jalankan waktu mula-mula kami beri tugasan kepada pelajar, dan ujian pos ni kami akan buat selepas pada kami melatih lah pelajar untuk menulis dengan betul. Okey, yang kita tengok kat sini adalah rajah 2 di mana menggunakan teknik triangulasi. Di mana kalau dapat lihat kat sini, ni adalah cara kami mengambil data lah, mengambil dan menulis data untuk lebih nampak di mana kelemahan pelajar tersebut lah. Jadi kita tengok menulis huruf dengan betul, waktu kaedah pemerhatian, tak boleh lah, maksudnya pelajar gagal untuk menulis dengan betul. Dan di latihan dan ujian pra,
masih tak boleh menulis dengan betul lah. Itu sebagai contoh lah. Okey, seterusnya di rajah 4, ini adalah selepas kami buat intervensi dan sebagainya lah. Ini hanyalah sebagai contoh bagaimana kami mengutip data lah. Sebagai contoh, jadi kami menganggap di ujian pos nanti pelajar boleh menulis dengan betul, menulis pada garis tiga dengan betul dan menulis dengan tersusun dan kemas. Okey. Seterusnya, ini adalah jadual di mana cara kami untuk kami mendapatkan data lah, untuk collect data, di mana inilah sebagai contoh tadi ada huruf-huruf yang pelajar memang tak dapat nak menulis langsung lah, seperti huruf B, D, G, N, P. Kalau kita tengok yang bilangan, kami ada 6 orang bilangan pelajar. Jadinya kalau kita tengok kat jadual ni, yang mana ada 6 bilangan pelajar tu maksudnya kesemua pelajar tidak mampu menulis huruf tersebut dengan betul. Jadi selepas kami menjalankan ujian pos nanti, kami akan tengoklah dapatan berapa ramai yang boleh menulis dengan betul dan kami akan tengoklah perbezaan bilangan pelajar, peningkatan yang mampu menulis